Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Dan salam perpaduan pada perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Yang bahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, merangkap timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Pada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, timbalan Presiden UMNO dan Menteri Pertahanan. Yang Amat Berhormat, yang berhormat dan yang berbahagia Naib-Naib Presiden UMNO, yang berhormat Ketua Wanita UMNO dan staf kepimpinannya, yang berbahagia Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan staf kepimpinannya, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO dan staf kepimpinannya, pada yang berhormat Sri Agung UMNO, yang berbahagia Bendahari Agung UMNO, yang berbahagia Ketua Penerangan UMNO, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, tak lupa kepada yang berbahagia Datuk Wira Megat Zulkarnain bin Tan Sri Omardin, Pengerusi Badan Perubahan UMNO Negeri Selangor selaku bos saya, Ketua Wakil Kelab UMNO Luar Negara, Barisan Kepimpinan Parti-Parti Komponen Barisan Nasional, seterusnya lah para perwakilan UMNO dari seluruh negara yang dirahmati Allah sekalian. Saya Abdul Rahman bin Bakri, wakil daripada Badan Perubahan UMNO Negeri Selangor, yang juga merupakan Ketua Penerangan dan juga Ketua UMNO Bahagian Sabak Benam. Terima kasih kepada Tan Sri Bersetap dan Amat Berhormat Presiden Parti kerana telah memberi peluang kepada saya selaku wakil daripada UMNO Perhubungan Selangor untuk mengambil bahagian sebagai jurucakap dalam Perhimpunan Agung tahun 2022 ini. Tan Sri Bersetap dan hadirin perwakilan sekalian, perhimpunannya kita kembali ke Dewan yang keramat ini. Sekali lagi kita bertemu dalam keadaan dan suasana yang amat berbeza. Ini kerana kita dihimpunkan bersama dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita yang telah dinobatkan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan juga merangkap Kementerian Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan kita faham bahawa kementerian ini merupakan satu kementerian yang begitu rapat dengan rakyat, dan kita harap kementerian ini akan memberikan impak yang besar supaya kita dapat mengembalikan balik penduduk-penduduk Luar Bandar dan rakyat kepada parti kita, Parti Keramat UMNO ini. Kita juga merupakan satu kebanggaan dan tiupan kebangkitan kepada kita kerana parti yang kita sayangi selama ini dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti, yang mana beliau juga merupakan sekarang orang yang nombor 2. Kita faham bagaimana ketika itu, sebelum pilihan raya dan semasa pilihan raya, Presiden kita ini telah pun ditohmat, dihina, diugut, dicaci, dikata dan macam-macam lagi lah, sama ada secara terang ataupun secara tersembunyi. Tetapi dengan izin Allah, orang yang dihina dan dicaci inilah yang ditemetabatkan oleh Allah SWT telah pun diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri, dan akhirnya kita duduk dalam sebahagian daripada kerajaan perpaduan ini. Tahniah dan sabas kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Seperti yang kita sedia maklum, UMNO sentiasa mengamalkan prinsip demokrasi. Tetapi seandainya demokrasi ini yang kita pegang selama ini disalahgunakan dengan niat untuk memporak-porandakan keharmonian dan kestabilan parti kita, maka mungkin disebabkan kerana ada kepentingan-kepentingan individu atau kepentingan puak-puak tertentu, maka seharusnya kita kena menolak sekeras-kerasnya individu-individu yang berniat jahat kepada parti kita.
Marilah kita menghentikan perbalahan, sama ada persengketaan kita di dalam parti kita, kerana apa yang lebih penting bagi kita ialah kita nak memantapkan parti kita, kita nak menuju hala tuju parti kita supaya diterima balik oleh orang ramai, dan peranan kita yang utama bagi kita ialah membantu pihak kerajaan perpaduan ini bagaimana kita nak mengurangkan kos sara hidup dan juga meningkatkan ekonomi negara kita. Yang berhormat Timbalan Pengerusi Tetap dan hadirin yang perwakilan yang dirahmati sekalian, untuk makluman semua, walaupun baru sebulan Pengerusi Badan Perubahan UMNO Negeri Selangor, Datuk Wira Megat bin Tan Sri Omar Din ini baru dilantik menjadi ketua bahagian, tetapi oleh kerana tanggungjawab dan keberanian beliau, maklumlah seorang pendekar perguruan persilatan yang begitu hebat, berani menghadapi cabaran dan sebagainya. Mereka sanggup memikul tanggungjawab dan amanah diberikan sebagai pengerusi perhubungan dan telah pun berjaya menjelajah ke semua 22 bahagian di negeri Selangor dan juga berjumpa dengan biro-biro politik sayap-sayap bahagian di negeri Selangor untuk menjelaskan isu-isu semata dan juga menjelaskan tentang kerajaan perpaduan dan hubungan kita dengan kerajaan DAP. Dan alhamdulillah dalam pertemuan-pertemuan yang dijalankan ini, maka boleh dikatakan memberikan kepuasan kepada mereka yang muskil dan bertanya. Dan saya rasa Megat, Datuk Seri Wira Megat ialah juga merupakan orang yang memang bertanggungjawab kerana dapat menjelaskan perkara-perkara yang merungkaikan, dapat menungkaikan masalah dan sebagainya. Dan akhirnya pada pihak yang bertanya semuanya berpuas hati dan merasa lega selepas dijelaskan dengan baiknya. Saya sabar dan tanya kepada Pengerusi Perubahan UMNO Negeri Selangor yang baru. Yang berhormat Timbalan Pengerusi Tetap dan hadirin yang hormati sekalian, kita sedar dalam PRU yang 15, PRU ke-15 kita hanya dapat 30 kursi parlimen. Natijahnya ialah kita kena bermuhasabah diri kenapa parti kita yang selama ini konon-konon nyegah tetapi mendapat kurang sokongan daripada rakyat ataupun pengundi-pengundi muda. Kerana kita sedar bahawa saya juga calon ketika itu walaupun kalah. Kita kena insaf dan sedar dan muhasabah. Betul kata pemimpin-pemimpin di atas, kita jangan salahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Kerana bagi kita, jentera-jentera yang menjalankan tugas daripada wanitanya, pemuda dan putrinya, cawangan-cawangan telah bekerja keras. Tetapi bagi kita, apakah sebabnya kekalahan ini berpunca daripada apa? Dan saya telah bermuhasabah mungkin kerana ketika itu orang marahkan diri saya sendiri. Mungkin orang juga marahkan keluarga dan anak beranak saya. Mungkin juga orang marahkan rakan-rakan yang rapat dengan kita. Dan ada juga mungkin setengah-setengah orang yang marah kerana orang yang hendakkan jadi calon tak dapat, mereka memboikot kita secara senyap dan sebagainya. Oleh itu kita berharap parti UMNO di peringkat atasan haruslah membuat langkah-langkah drastik untuk menggalikan kepercayaan rakyat kepada parti kita. Kita faham penggunaan media baru ini seperti TikTok, IG dan Twitter perlu diperhebatkan. Perlu diperhebatkan dengan segera. Dan bagi kita juga peranan JR sekarang mungkin dah berubah kerana semua JR perlu ada handphone dan sebagainya untuk membuatkan sistem e-handbill. Kita tak boleh lagi sistem handbill yang bagi ke rumah dah. Kita gunakan e-handbill secara digital untuk kita blast terus kepada telefon anak-anak muda dan pengundi-pengundi kita. Kerana hal ini ia adalah senjata politik ala baru yang mana semua parti politik lebih ke depan berbanding kita. Oleh itu, UMNO Selangor menyarankan supaya UMNO Pusat berani melabur yang begitu besar untuk media baru ini bagi memastikan kita selangkah di hadapan
daripada parti-parti yang lain. Selain di atas, kita dah dengar daripada pencadang, daripada penyokong tadi, dan juga di pihak atasan bahawa kekalahan kita juga mungkin disebabkan faktor, ya, kalau Datuk Johan panggil kita Parjolo, betul ya Parjolo? Kita pun heran, kadang-kadang orang yang kita lawan itu tak pernah turun pun. Kita kalau ikut Ketua Umat, orang sebelum meninggal kita datang dalam sejarah. Selepas meninggal orang tu meninggal. Itulah punya dasarnya pemimpin kita. Sampai kadang-kadang orang yang sakit tu kalau boleh jangan datang tu, jangan datang. Kalau Datuk datang mesti meninggal. Punyalah rajin rakan-rakan kita tu. Tapi akhirnya kalah juga. Maknanya, ya, kita perlu ada sistem yang lain selain daripada media baru, ya, Parjolo ataupun kewangan. Kita pun tak tahu daripada mana Perikatan Nasional yang mempunyai sumber kewangan begitu banyak. Kita bagi duit minyak motor RM50, dia baginya RM200. Kita kata dah dapat 200 motor, budak-budak muda dah seronok, dia boleh dapat sampai 500 orang. Mereka ni membeli undi, kadang-kadang kita sediakan bas free untuk datang balik mengundi. Mereka lagi pijak. Mereka membeli undi dalam bas tu sekali. Kita bagi 200, besok tunjuk gambar kalau undi Perikatan Nasional, saya bagi lagi 300. Ya? Macam mana orang-orang muda tak tertarik kepada kewangan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kata peribahasa, hilang kemarau setahun, dek hujan sehari. Tetapi kita bukan setahun, kita bekerja dah 5 tahun. Maknanya hujan, kemarau tu 5 tahun, dek hujan 3 hari je. Bila Muafakat Nasional turun 3 hari je, bertabur duit dan sebagainya, kita kalah dengan keadaan yang longlai dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah lah, ya, perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempunyai 1000 kelebihan. Meskipun Allah SWT mentakdirkan kita dalam suatu kekalahan, tetapi perancangan yang adalah tersusun dengan tiada satu pun gabungan parti yang mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Ya, wa makaru wa makarallah wallahul makirin. Kita merancang, Allah merancang, tetapi perancangan Allah adalah yang terbaik. Dan di situ juga walaupun kita dapat 30 yang kemenangan, tetapi kita menjadi kingmaker, ya, untuk menentukan siapakah yang boleh menjadi kerajaan dan sebagainya. Terima kasih dan hadirin perwakilan yang saya hormati sekalian. Ini juga adalah takdir Allah SWT kerana ia mengingatkan kita kembali kepada sifat kesederhanaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, cintailah orang yang kau cinta dengan sewajarnya. Mungkin satu hari nanti orang yang kau cinta adalah orang yang paling kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci dengan sewajarnya. Mungkin satu hari nanti orang yang kau paling benci itu adalah orang yang paling kau cintai. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti apabila kita bersama dalam kerajaan perpaduan ini. Kita juga mengucapkan sabar dan tahniah di atas kebijaksanaan, ya, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO kita, suatu perbincangan sebelum kita bersama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan, ya, kerana tidak membelakangkan, ya, perlembagaan parti, perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Dan apa yang dibincangkan oleh kebijaksanaan Presiden ini ialah pertama, yang kita berasa bangga ialah kerana yang pertama, soal agama Islam tak boleh disentuh. Yang kedua, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dan akhir sekali, raja-raja Melayu ataupun institusi raja-raja Melayu jangan diomok-omokkan. Alhamdulillah, nampaknya semua apa yang telah dipinta telah disetujui dan tak ada pun kata no daripada Pakatan Harapan. Tanah ini tanah Melayu, pedagang datang ingin berniaga. Serahkan budi, bukan tanahmu. Pertahankan negara, pertahankan bangsa. Kita semua perlu singkap kembali saat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengurusi Perikatan Nasional ketika itu, yang begitu angkuh dan sombong
yang tidak mahu menandatangani perajaan perpaduan yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Ini kerana apa? Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu yakin dengan 115 ahli-ahli parlimen yang menyokong dia, termasuklah seperti mana yang telah diberitahu oleh Yang Maha Presiden tadi, 10 MP kita yang membelakangi parti ya, yang telah bersaing edi untuk menyokong beliau. Jadi persoalan kita di sini ialah apakah tindakan sewajarnya supaya perkara ini tidak berulang kembali, kerana mereka ini semua mengkhianati parti. Betul tidak? Saya harap mereka Majlis Kerja Tinggi dan Yang Maha Presiden Parti ya, mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka. Ini juga termasuklah kepada mereka-mereka yang menjadi sikitol dan mendaliar ketika PRU 15 selepas ada yang semaling batu sembunyi tangan, ya, menjadi yang menjadi api dalam sekam, ada yang sorok-sorok sokong depan belakang lain, depan lain belakang lain, ya, kerana kekalahan kita juga disebabkan oleh mereka. Dan orang-orang seperti ini juga kita harus ambil tindakan, kita kena bersihkan supaya parti kita benar-benar bersih ya, daripada kekotoran yang berlaku dari dalaman parti kita sendiri. Itu pun kalau kita nak betul-betul rasa kuat parti kita lah. Terima kasih dan hadirin para wakilan sekalian. Bukan kita tidak pernah mencuba untuk bersama dengan PAS. Terengganu tadi bercakap PAS dah. Ya, usah percaya dengan PAS. Memanglah siapa yang tak suka kita bersama-sama peningkatan ukhuwah Islamiah. Memanglah suka. Ya, penyatuan Islam, siapa yang tak nak suka? Tetapi apa gunanya kita saja yang beria-ria, macam seolah-olah hidung mancung, pipi tersorong-sorong. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ya, kita masuk sama pintu depan, dia keluar pintu belakang. Kita bertunang dengan dia, dia menikah dengan orang lain. Jadi sampai bila kita nak ditipu, ya, nak dimain-mainkan, akhirnya kita yang rugi. Ya, sebab itu kata orang tua-tua kita, jangan menilai seorang itu hanya dari segi pakaiannya. Bak kata orang dulu-dululah, ya, siang bersongkok, malam mencuri. Maksudnya pakaian begitu hebat, tapi perangainya tak tentu lagi hebat seperti pakaiannya. Saya tak tahu lah betul tak betul, saya cakap je ni. Tapi kita bercakap melalui pengalaman dan sebagainya. Jadi kepada PAS atau mereka yang ingin bersama dengan kita, ya, kalau hendak mencuci kain, sudah dicuci lalu dijemur. Kalau mereka nak jadi pemimpin, rendahkan ego dan berlakulah jujur. Bunga mawar, bunga melati, bunga dibelik, bunga ditafsir. Katanya mereka baik di hati, tapi pengkhianat yang hanya manis di bibir. Kita teringat lagu Allahyarham siapa dulu? Manis kata di bibir saja, tapi hati lain bicara. Jadi betul lah, kita ni kalau boleh tak nak tertipu lagi. Kita hanya seronok seolah-olah macam lagu Pojok Latih tu, teratai layu di tasik madu. Jadi kita tak nak lagi berlaku macam itulah. Saudara yang hormat Timbalan Mucitab dan hadirin dan dihormati sekalian, kita juga nak lihat bahawa dalam kajian perdoaan ini kita lihat kes mahkamah yang berjalan kepada Amat Muhammad Datuk Seri Presiden dan juga Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak atau Bosku mestilah dibawa ke pembelaan secara adil dan saksama oleh mahkamah. Hal ini kerana seperti ada double standard dan wujud konflik yang berkepentingan dalam membuat keputusan ke atas mantan Presiden UMNO. Wajarkah mantan Presiden UMNO atau Bosku diperlakukan dengan cara sebegini? UMNO Selangor menggesa, ya, UMNO Selangor menggesa agar kerajaan pemberdayaan yang ada hari ini berlaku adil. Belilah kehakiman yang betul-betul